Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera Asia. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia pada hari ini, hari Jumaat 8 Oktober 2021 bersama dengan 1 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Dan pastinya anda yang menyaksikan Sejahtera Asia pada pagi ini dalam keadaan sihat sentiasa dan juga dipermudahkan segala urusannya. Dan terima kasih kepada semua penonton setia Sejahtera Asia di mana saja anda berada, sama ada di Kuching, di Sabah, di Semenanjung Malaysia dan di mana saja anda berada. Terima kasih kerana menjadikan Sejahtera Asia pilihan pagi anda untuk mendapatkan wadah informasi dan juga berguna khas untuk semua anda yang berada di mana saja anda berada. Dan Sejahtera Asia seperti biasa bersiaran setiap hari Isnin sehingga Ahad 7.30 pagi hingga 8.30 pagi, semestinya bersiaran secara langsung di Astro 122 TVS dan juga My TV. Dan hari ini saya tidak keseorangan. Pastinya saya ada dua tetamu istimewa yang akan kita angkat topik ataupun bicara tentang topik latihan industri dalam musim pandemik. Dan pastinya bila kita bercakap tentang latihan industri ini, pastinya untuk pelajar-pelajar yang menduduki di IPTA, IPTS yang pastinya akan berhadapan dengan latihan industri. Tapi bezanya pada kali ini iaitu berada dalam situasi COVID-19, sama ada dalam pandemik serta endemik yang bakal kita sulusuri selepas ini. Dan tanpa melengahkan masa, saya ingin mengalu-alukan kedua-dua jemputan kita iaitu Putra Said Al-Fikri bin Mahat. Berapa Putra, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Dan kita juga bersama dengan Abigail Syariling, anak Listi. Apa khabar, sihat? Okey, so pagi ini kita memang nak bercakap tentang latihan industri dalam musim pandemik. So program latihan industri ini tidak dapat dinafikan lagi ataupun tidak asing lagi bagi mahasiswa yang telah pun mengikuti program di peringkat diploma dan ijazah sarjana muda di institusi pengajian tinggi di seluruh Malaysia maupun di luar negara. Dan fasa ini sangat-sangat signifikan kepada mahasiswa dalam mendedahkan mereka kepada gambaran sebenar pekerjaan. Tetapi kebiasaannya latihan industri ini dilakukan di tempat kerja secara bersemuka dengan staf-staf di sebuah organisasi ataupun jabatan serta syarikat. Akan tetapi dalam keadaan tertentu seperti pandemik COVID-19 ini yang kita masih lagi jalani bukan saja di Malaysia tetapi di seluruh dunia, ia telah memberi cabaran daripada segi norma baru dan menghalang pelajar untuk mengalami pengalaman latihan industri secara bersemuka. Dan sesetengah daripada internship ini kini dilakukan secara virtual ataupun jarak jauh sahaja. Jadi kita tanpa melengahkan masa, saya nak kemukakan soalan kepada Said dahulu. Boleh Said? Boleh. Okey Said, so sebelum tu Said boleh kenalkan diri kita dulu. Apakah latihan industri yang Said tengah lakukan kini tu? Okey, Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat sejahtera. Nama saya Putra Syed Al-Fikri bin Mahat. I'm a third year student taking fine art course from Fakulti Applied and Creative Art UNIMAS dan merupakan salah satu pelajar yang menjalani internship di bawah Faka Gallery, Faculty of Applied and Creative Art UNIMAS. So kini tu tengah melalui latihan industri di sini? Di dalam UNIMAS, iaitu di Faka Gallery. Di Faka Gallery. Boleh saya ceritakan sedikit ada perjalanan latihan industri yang dilalui sepanjang tempoh pandemik COVID-19 tu? Before I begin with my experiences during my internship, I want to talk about how I end up being one of the student who did the internship under Faka Gallery lah. So actually saya ada apply untuk buat internship di beberapa company di luar sana. But due to COVID, my application got rejected and I was so down during that time because this internship was one of the requirement that need to be completed before I finish my study. Sebab internship adalah salah satu syarat bergraduat dan saya sangat takut if saya terpaksa extend my study because I cannot do my internship. So luckily my own faculty offered us to do our internship under UNIMAS, especially those yang belum dapat internship belum dapat place to do the internship. So I feel so lucky to be given the opportunity.
So the first thing I remember during my first day of internship was we had our virtual meeting to talk about our tasks and project. I was so confused, confused and nervous lah sebab during that time I never experienced the work from home environment, right? So I don't know what to expect. But luckily we have our penyelia, Cik Has, yang sangat-sangat membantu. She taught us so many things and I didn't expect like a virtual intern gonna be this fun. Yeah. So memang apa kata orang tu, banyak bantuan dari sudut mungkin daripada lecturer ataupun rakan-rakan ya yang sangat membantu. Dan bagi Abigail pula, so Abigail seorang pelajar daripada Art Management, bagaimanakah pandemik ini telah memberi kesan dalam proses latihan industri, Abigail? Okay, so surprisingly, things, but then I'm sure majority have the thoughts that being an art management student, like you have to organize an event physically lah, like you have to go to that site lah physically, but then from here I get to like, how to say, organize an event called Apache Bang Santa with I, and also I became a production manager for this event. So basically, I have also learned how to manage and organize all the files in OneDrive and Google Drive. This way, it's easy for my team members to like update all the material there. Also, like to how to approach someone like our panelists, get to be the admin for our faculty social and FB and also IG, and this has taught me to be always alert before posting anything on their social media. So anyways, also thanks to our lecturer, Miss Nohasina, she also like guided us and taught us like from A to Z throughout our internship. Okey, Tok Abigail yang berkongsi apa nama kata orang tadi, pendapat dia sepanjang tempoh latihan industri. Dan kita berbalik kepada Syed pula. Syed, bagaimanakah seperti yang kita tahu bila latihan industri ini sebelum ni, mungkin rakan-rakan sebelum ni, sebelum zaman pandemik COVID-19 sekalipun, latihan industri ini secara bersemuka, dan tetapi bagi dalam tempoh pandemik COVID-19 ianya berbeza dan pastinya kita ada rasa apa kata orang tadi, semangat ataupun motor berbeza berbanding kalau kita berhadapan dengan bersemuka. Tetapi kali ini kita lebih kepada virtual. Macam mana Syed mengadaptasi situasi dalam pandemik COVID-19 dalam latihan industri yang Syed lakukan sebelum ini? For me, since it's been a long time sebab saya tak jumpa rakan-rakan sekelas dan secara fizikal, jadi perasaan rindu untuk bertemu dengan rakan-rakan atau rakan-rakan sekerja itulah yang memberi saya semangat untuk membuat latihan industri ini during this pandemic. Since saya membuat latihan industri secara hybrid, which saya cuma akan turun ke tempat kerja bila perlu. Jadi dua projek yang memerlukan saya berada di secara on-site dan membolehkan saya bekerja secara fizikal, iaitu Off-Grid Fab Lab Mural Project dan Apache Tatek Sembang Santai with Alumni. Untuk kedua projek ini saya enjoy sebab dapat bersama dengan kawan-kawan dan penyelia sepanjang melaksanakan projek. Jadi itu yang memberi saya semangat untuk menjalankan intern secara virtual. So semangat melakukan intern secara visual walaupun jauh daripada rakan-rakan. Tapi sebelum ni, sebelum era pandemik ni, kita bersama rakan-rakan yang pastinya suasana itu amat dirindui. Dan saya yakin saya sendiri mungkin ada satu kelebihan ataupun satu cara kerja yang terbaru dalam era pandemik. Walaupun kita si dapat nak madah apa kata orang Sarawak, si tahu bila nak habis. Bila pandemik ini, bila COVID-19 ini akan berakhir, tetapi ia tidak mematahkan semangat kita walaupun kita ada dalam apa sahaja situasi, sama ada era pandemik COVID-19. Dan bagi Abigail sendiri, Abigail, bagaimana Abigail nak tetap apa kata orang ni, semangat ataupun nak bagi mood tu sentiasa ada walaupun dalam pandemik?
yang banyak kerjanya melalui virtual atau bukan? For me, as long as there are tasks and then to like learn it, and then if you yourself want to like improve all your weaknesses, yeah, it depends on someone's inner self and also their heart to like learn all the new things during the internship. And from there, also you have to be proactive so that you will gain more new knowledge, and it's also a bonus. Okay. Pastinya mesti banyak kata orang itu pengalaman baru, ilmu baru yang akan dapat walaupun umpama pandemik katakan. Dan mungkin di sini seperti yang kita tahu, kita pun hari-hari ada cabarannya. Hari-hari ada sesuatu atau risiko yang akan kita lalui. Bagi saya sendiri, apakah cabaran terberat yang harus saya lakukan ataupun terpaksa saya lalui dalam tempoh pandemik COVID-19 dalam melalui latihan? Okay, cabaran tu tidaklah berat sangat, tapi cabaran yang saya lalui during this internship adalah apabila saya ditugaskan untuk membuat satu tugasan yang saya tidak pernah buat. We had this webinar called Apache Tech Semi-Santai with Alumni. Jadi saya ditugaskan untuk menjadi salah seorang executive technical, and we had to use StreamYard for alumni webinar live streaming. So I'm not very familiar with this StreamYard, and I had to exploit by myself by watching YouTube, and it was fun. And one more thing is we had this project of Great Fab Lab Mural. It's basically bus yang rosak yang kami akan tukarkan menjadi lab. So our team were in charge to do the mural for the bus. So we had to do it physically and pergi ke bus. Itu unless kita ni macam terlalu dah modern, so kita boleh wakilkan robot ke tempat, tetapi kita belum sampai ke sana lah. So bila bekerja secara fizikal, SOP memang ketat dan keselamatan kami semua, dan kami sentiasa dipantau oleh penyelia sepanjang melakukan kerja-kerja on site. A few weeks before the end of our internship, one of our team members for the mural project was tested positive COVID-19. Dia dapat jangkitan dari luar Unimas lah, because Unimas we have like a strict SOP that we need to follow. After my friend tested positive, we also got the order to quarantine sebab we were close contact to him, and because of this, the project of Great Mural ni got extend, tertangguh lah. Anyway, we all have tested, swab test 2 kali by Unimas, and we all negative. Alhamdulillah. And thank you juga kepada pihak kesihatan Unimas, PKU dan Unimas secara am kerana menjaga kebajikan para interns. Itu ada cerita di sebalik lah Tiana Sri, yang pastinya kita tidak dapat elak, tapi kita tetap patuh dengan SOP yang telah pun dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara bersama ada Kementerian Kesihatan Malaysia sekalipun. Dan saya difahamkan yang saya ni berasal dari Sabah, orang Sabah ini, Pak. Jadi lama berada di Sarawak, hampir 3 tahun. Dah masuk 4 tahun berada di bumi Kenyalang ni. Mungkin saya boleh tanya sedikit lah tentang apa kata orang ni, perasaan pada masa sekarang ni lah, tengah kita live sekarang ni, bagaimana perasaan mungkin biasalah jauh daripada keluarga dan tempoh yang mungkin agak panjang dalam situasi COVID-19 ni. Boleh ceritakan sedikit? Perasaan dia macam, kalau sekarang lah, bagi sekarang yang kita sekarang ni masih lagi dalam era pandemik, belum masuk pun ke endemik. So perasaan saya macam sedih lah, macam susah untuk balik ke kampung berjumpa keluarga semua kan. So last raya pun saya tak dapat balik, hanya merayakan di dalam Unimas saja, jadi agak sedih lah. Ya, sedih saja. Ya, memang, tapi tak menjadi masalah asalkan Syed dan juga semua rakan-rakan sihat di Unimas dan keluarga di sana dalam keadaan baik-baik saja. Dan bagi Abigail, ini Abigail, seperti yang sedia maklum, memang sekarang memang dah lalui apa kata orang,
latihan industri secara virtual. Bagi Abigail sendiri, adakah ia adil ataupun kata orang relevan tidak untuk Abigail terima latihan ini dalam tempoh pandemik ke-19 and then lebih virtual lagi tu, bukan bahasa muka. Bagi Abigail sendiri, adil tak benda tu? Macam tak adil lah, sebab like we cannot how to say experience the working life face to face and physically. Yeah, we cannot get to like experience the environment. Dan bagi Syed pula, macam mana penerimaan Syed apabila latihan industri dalam virtual ini dalam era pandemik? Adakah memang bila kita dah cerita tadi tentang cabaran ya, adakah Syed sendiri merasakan perkara ini sepatutnya boleh dibuat bersemuka ataupun tidak adalah bagi generasi sekarang ini yang melakukan segala latihan industri dalam bentuk virtual ini? Bagi saya sama je macam Abigail, mungkin tidak adil kot, sebab lagipun benda ni kita dapat elak, sebab benda ni kita dapat elak, jadi mau tidak mau kita kena macam redha untuk terima virtual intern ini, sebab kita sekarang sudah di norma baru, which is kita kena adapt dengan environment yang baru. Jadi mahu tidak mahu kita terpaksa terima. Mahu tidak mahu kita terpaksa terima. Dan bagi Abigail sendiri, latihan industri dalam virtual ini adakah layak juga ataupun harus dibayar seperti orang lain? Maksud dia ada payment dia? Harus. For me, yes, because for the interns, they are also considered in their company and then contribute the effort to it despite working from home or physically. Then at least at the same time, it also can like help to motivate the students to continue the internship remotely from home and also feel like they are appreciated by the company. Yeah. Yes, betul. So, and bagi saya sendirilah secara ringkasnya apa pendapat saya tentang pandemik ini, dan juga sekiranya pandemik ini berakhir ataupun beralih kepada fasa endemik pada masa terdekat ini, apakah peluang latihan industri secara virtual ataupun jarak jauh yang harus digalakkan ataupun diteruskan saja? In my opinion, saya rasa internship secara virtual atau online ni boleh jadi salah satu option bagi pelatih lah. Sebab sekarang pun di luar negara dah start remote working even before the pandemic, right? So working from home or remotely can be the future working trend in Malaysia. If this option is given to interns, it is easy for them to adapt in the future. Contohnya kalau pelajar tu berasal daripada Sabah, macam saya, sebelum ni saya kena fikir banyak kali kalau nak apply intern jauh-jauh sebab banyak pakai duit. Tapi kalau secara virtual, mereka berpeluang untuk menjalani internship secara virtual di mana-mana syarikat yang sesuai dengan bidang tanpa perlu terlalu risau isu kewangan dan lokasi. However, personally I prefer face-to-face on-site internship. But like I've said, it can be option to the intern so they get to choose. Saya berharap syarikat di luar sana memberi lebih peluang untuk para pelajar menjalani internship di masa hadapan, sama ada secara fizikal ataupun virtual. Kalau nak cari intern dalam bidang art and design, bolehlah ambil pelajar-pelajar dari FSDK Unimas. Okay, promote sikit. Promote sikit. Okey, terima kasih Syed. Terima kasih Abigail atas perkongsian pada hari ini, yang pastinya apa juga yang dilakukan sama ada latihan dalam industri dalam musim pandemik sekalipun, ianya tidak mematahkan semangat pelajar-pelajar kita untuk menimba ilmu ataupun kata orang tadi cari pengalaman lah. Kalau di Sabah tu saya tak tahulah macam mana nak cakap. Okey, so apa-apa terima kasih kepada Putra Syed Alfikri bin Mahad dan juga Abigail Sherili atas perkongsian pada pagi ini dalam Sejahtera Asia, dan semoga kita berjumpa lagi dan didoakan agar segala usaha dan juga apa sahaja yang dilakukan oleh Syed dan juga Abigail dipermudahkan dan urusannya sukses sehingga ke pengakhirannya. Dan terima kasih daripada kami dari Sejahtera Asia. Saya Wan Ali Wan Kasim.
tetapkan kesihatan anda bersama kami di Sejahtera Asia. Jangan lupa setiap hari 7.30 pagi hingga 8.30 pagi hanya di saluran 122 Astro TVS dan juga My TV. Sekian daripada saya, Wan Alif untuk TVS dan juga Sejahtera Asia. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye Syed. Bye-bye Anita. Bye. First, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran, cikgu nak menegaskan bahawa the first thing that I want you to follow is that trust the process. Okay, semua student cikgu dalam tahun-tahun kebelakangan ini, sejak cikgu mengajar tingkatan 5 SPM, apa yang cikgu katakan dan cikgu selalu highlight adalah untuk trust the process. Proses apa? Okey, selalunya untuk seseorang pelajar, cikgu dah boleh nampak dia punya prestasi, dia punya kelemahan dan kelebihan. So, cikgu akan berikan advice dan memberikan suggestion, dan kadang-kadang ada student sampai cikgu buat jadual, okay? Sampai cikgu buat latihan ekstra. So, that person mesti trust apa proses yang cikgu kata. Contohnya Afiq Aiman. Okey, contohlah Afiq Aiman. Afiq mesti buat ini pada pukul 9, pada pukul ini mesti buat begini, mesti buat begini. Yes, you have to do that. Jangan edit. Contohnya, cikgu kata Afiq dalam sehari mesti buat 30 soalan. Cik Afiq pun rasa Afiq mungkin dah dapat buat 30 soalan. Saya buat 3 soalan lah, kata Afiq. So, tidak dibenarkan kerana jika diedit, kemungkinan target cikgu untuk mendapatkan awak dapat A++++ teredit juga menjadi F+. Takut. Jadi, mesti ikutlah apa yang cikgu kata. Dan antara perkara yang selalu cikgu kata dalam kelas, selain daripada ikut apa yang cikgu cakap, yang cikgu dah aturkan kepada awak, yang dalam online kelas adalah buka kamera. Nampakkan muka. Trust the process. Trust cikgu kah? Mesti trust ibu buka kamera. Kalau trust, buka kamera. Okay, and then seterusnya, apa lagi nak daripada aku tengok? Seterusnya, your mentality about online class mesti dihapuskan kerana ramai di kalangan student menganggap online class ini hanya sementara. Okay, kemungkinan ini hanyalah sementara. Your mentality right now. Tetapi ada kemungkinan, kerana kita masih tidak tahu, di luar sana masih tidak stable, ada kemungkinan online class terpaksa dijalankan for the whole 2021. Who knows? Kita tidak tahu. Kerana like before COVID-19 dah sangat bagus, sangat clean, ada hari sampai 1-2 case. Tetapi sekarang setiap hari bukan lagi 1 tetapi 1,000 dan sampai 2,000 case. So sangat-sangat tak stable. Kita sangat expose dengan the uncertainties, ketidakstabilan keadaan BM. Macam ni lah. Okay. Jom kita pergi ke stop share kah? Stop share, and then mana dia? Is it this one? Oh no. Okey, kebarangkalian. Belum padam tu Tek Duhan no. Cepat. Okay. Jom, ready? Boleh fokus? Boleh letak dekat chat. Kalau dah boleh fokus, padah boleh. Orang Sarawak sebut padah ni maksudnya cakap, boyak. Apa hal chat siapa buka? Boleh. Kennedy, boleh. Nick, boleh Kod, Irfan, boleh Jack, Elisa. Okay, jom kita belajar kebarangkalian. Okay, like di dalam kelas ini ada beberapa student yang baru habis form 3, like cikgu ada nampak tadi Aikal ada. So ini adalah pendedahan awal kepada Aikal
untuk belajar probability, kebarangkalian. Apa kebarangkalian? Kebarangkalian adalah mungkinlah, barangkali. Mungkin. So, like tomorrow, apakah kebarangkalian esok hujan? Mungkin 30% hujan, mungkin 50% panas. Itu digunakan dalam our daily life tentang kebarangkalian. Okey, agak sekat-sekat cikgu nak menyesuaikan kerana jarang-jarang sekali kelas cikgu conduct dalam BM standard. Agak mencari-cari ayat. Okey, lama dah si kakak Maya. Okey, jap. Combine event. Combine event. Okey, apa yang biasa kita belajar tentang combine event? The first thing yang cikgu nak terangkan di sini adalah yang pertama melibatkan satu eksperimen. Okay, combine event from an experiment. Satu eksperimen sahaja. Okay, eksperimennya adalah sebiji dadu dilontar. Okay, apabila sebiji dadu dilontar, apa yang kita boleh boleh teka adalah mungkin apabila kita melontar dadu, throw the dice, dia akan mendapatkan nombor 1. Mungkin. Okay. Mungkin juga apabila kita melontarkan dadu, kita akan dapat nombor 2. Mungkin. Mungkin lagi apa? Mungkin kita dapat 3. Nombor 3. Macam tu nak 3-nya nak. Mungkin kita akan dapat 4. 1, 2, 3, 4. Or 5. 1, 2, 3, 4, 5. Atau mungkin 6. Ada 6 mungkin. Kebarangkalian lah. Okay. Nana enter the waiting room. Okay. Now, lihat di sini. A ialah peristiwa mendapatkan gandaan 3. A is, salah. Is an event of getting a multiples of 3. B is an event of getting an odd number. Okay. 2. Pelajar-pelajar yang sekarang ini pelajar SPM tingkatan 5, tolong fokus on nombor 1 kerana nombor 1 ini adalah salah satu daripada perkara yang ada dalam silibus tetapi teramat sangat paling terlalu jarang ditanya di dalam mana-mana soalan. Jadi cikgu nak awak boleh menjawab jika soalan itu adalah dari jenis, dari golongan soalan-soalan yang jarang ditanya. Kerana dalam paper 2, dalam kertas 2, SPM, section A, section A, dia ada section A, ada section B. Dalam section A ada 11 soalan. Untuk ke-11 soalan ini, setiap tahun mesti ada 1 soalan ataupun 2 soalan. Dia akan tiba-tiba tanya sesuatu yang tidak pernah ditanya sebelum ini. For example, seperti ada 1 tahun, selalunya kita soalan yang pertama adalah set. Keluar tajuk sikit. Set. Dia suruh kita melorekkan. Then dia berikan P intersection B, macam-macam lah. Dan kita pun tahu, lorekkan di sini. Saya pun melorekkan di sini. Selalunya begitu. Tetapi ada tahun tertentu, tiba-tiba dengan tidak pernah pun diajar, ada soalan begini, tetapi it's still in the syllabus. Dia lorekkan siap-siap, dan kita pula yang tulis dia punya relation. So it's something that is reverse, sesuatu yang reverse berbanding dengan soalan-soalan sebelumnya. Okay. Nak memadam ni, kemadam tu tengok. Apa hal ada terbatuk? Draw, draw dekat draw. Okay. Okay, draw. Sekarang senaraikan peristiwa bergabung. Peristiwa bergabung. List the possible combined event. Apa yang dimaksudkan dengan combined event? Okay. Dalam combined event, ianya dikombinkan. Okay, fokus. Ianya dikombinkan oleh tanda ini, union. Apa union? Bukan kebangsaan. Kesatuan. Fik, tolong Fik. Takut cikgu lupa sebut perkataan Fik. Kakak Melaya pula tu Fik. Okey. Saya tolong cikgu pada malam ini. Union, kesatuan. And another one,
untuk mengcombine-kan adalah tanda ini. Dan ini adalah intersection, intersect. In BM, Intersect. Bersilang. persilang. Bersilang. Persilangan. Okay. Jap. Ada chat masuk. Persilangan. Oh, betul. Mau jawab Betul Aina. juga. Betul lah. Okay, jap. Jap. Oh, okay, done. Okay, seterusnya, bagaimanakah nak menyenaraikan peristiwa bergabung tersebut? Okey, cara untuk menyenaraikan peristiwa bergabung tersebut, kan peristiwa ada dua. Satu peristiwanya adalah A. Peristiwa A ialah an even number. Getting a multiples of 3, mendapatkan gandaan 3. ketiga. Itu adalah peristiwa A. Manakala peristiwa B is an event of getting an odd number, mendapatkan nombor ganjil. Ada dua event, ada dua peristiwa, iaitu peristiwa A dan peristiwa B. Bagaimanakah kedua-dua peristiwa ini combine? Satu adalah A intersection B, and another one is A union B. Itu sahaja jawapannya. The senang, the mudah, the easy. Senang juga. Senang, tersangat senang. Tetapi Afiq, katakan tiba-tiba soalan sebegini ditanya di dalam SPM. Are you able to answer this one? Oh my God, I cannot. Cannot, Yes. kerana suara siapa? Okay. You will not be able to answer it because this is a type of question that we rarely did in our exercise. Sesuatu yang Kira spesies jarang-jarang. terancam soalan tu juga. Kira soalan spesies terancam lah tak? Yes, soalan-soalan spesies terancam. Antara soalan spesies terancam lah, tetapi sangat senang. That's why cikgu nak semua pelajar-pelajar yang akan mendirikan SPM for this year or next year, kita orang semua next year. Next year or next year harus mengetahui this type of question. Wajib mengetahui. Kerana ada satu lagi pengkeranaan. Ada satu lagi kerananya, sebab ada satu lagi sebab, iaitu like simultaneous linear equation, persamaan linear serentak, selalunya senang dan pernah susah. Okay, apa lagi? Circles, bahagian bulatan-bulatan yang menggunakan pi, j kuasa 2, selalu soalan yang senang ditanya dan pernah susah. Okay, graf di bawah, luas dan graf di bawah graf, luas dan gradient and area under the graph, keturunan dan luas di bawah graf. Selalunya senang, pernah susah. Okay, soalan satu, set, selalu senang dan pernah susah. Dan yang tak pernah susah setakat ini adalah keberangkalian. And another one is matrix. Matrix pun tak pernah susah. This one, for keberangkalian, probability, belum pernah lagi keluar soalan yang outside the box, di luar kotak. Takutlah terkeluar pada SPM yang akan datang. Then, soalan yang kedua. Soalan satu, ini sahaja jawapannya. Okay. Soalan yang seterusnya, second question. Tentukan kesudahan bagi setiap peristiwa bergabung dalam satu. Determine the outcome of each of event in one. Okay, mana dia? Jap. Okay. Tentukan kesudahan, outcome. Okay, outcome-nya, tentukan dia punya kesudahan. Okay. Peristiwa A adalah mendapatkan multiples of 3. Sifar 3. Apa sifar 3 dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6? 6. 3 lah. 3, 6, 9. Cukup lah, jangan ambil malu, dah orang ambil tu habis. Tersilap. Tersilap sebut. Okay. Syashul lah, tersyashul. Don't worry Afiq, cikgu backup. Okay. Okay, B. Apakah peristiwa B? B is an event of getting an odd number. Odd number from this sample 1, 2, 3, 4, 5, 6 is 1, 3, and 5.
So, apakah ini combine yang pertama? Peristiwa bergabung yang pertama adalah A intersection dengan B. Okay. Sila ingat dan tidak dibolehkan lupa, wajib ingat dan haram lupa. Ini adalah tandanya menunjukkan sama. Benda-benda yang sama. Apa yang sama antara A dan B? A dan B apa yang sama? 3. Makanya A intersection dengan B adalah 3. Because element that is similar between A and B adalah 3. 6 ada dalam A tetapi tidak ada dalam B. 1 ada di dalam B, tidak ada dalam A. Macam itulah. Okey, jawapan untuk seterusnya adalah A union B. Okey. Ingat lagi apabila tanda union kan kita dah belajar set. Sekejap cikgu nak memadam. Mak siapa? Okey, untuk boleh naik ke laptop? Maaf ada gangguan, jap. Okay. Untuk untuk soalan kedua, ia adalah union, kesatuan. Union adalah semua. Okey. Apabila semua maksudnya semua elemen yang ada di dalam A dan ada di dalam B. Apakah semua yang ada di dalam A dan B? Ianya adalah 1, 3, 5, 6. Okey, settle. Boleh faham apabila satu eksperimen. Okey, cikgu memberikan masa untuk, sebab kita kalau nak menulis mungkin agak lama. So, screenshot lah ataupun ambil gambar. Cikgu bagi masa 15 saat. Benar je aku beri 15 saat tu. Okey dah. Okay, this one is for satu eksperimen sahaja, iaitu soalan yang sangat senang dan sangat simple. Okay, now combined event from 2 experiments. A fair dice and a coin are thrown. Sebiji dadu dilontarkan, sekeping duit shilling dilambung. E adalah peristiwa mendapatkan nombor genap daripada dadu. E is an event of getting an even number from the dice. Apabila kita melontarkan dadu, mungkin dapat 1, mungkin dapat 2, mungkin dapat 3, mungkin dapat 4, mungkin dapat 5, mungkin dapat 6. Okey. Dan E adalah peristiwa mendapatkan even number, nombor genap. Tertakut ada yang tak ingat apa itu even number. Even number adalah nombor-nombor yang di belakangnya adalah 0, 2, 4, 6, 8. Dan odd number adalah nombor-nombor selain inilah. Okey. Hash ialah peristiwa mendapat gambar daripada lambungan duit shilling. Hash is an event of getting head from the coin. Okay. Senaraikan peristiwa bergabung yang mungkin. Again, ingat apabila berjumpa dengan soalan yang sebegini rupa, senaraikan peristiwa bergabung. Okay, peristiwa bergabung means yang tadi. Dan seterusnya, second question adalah tentukan kesudahan bagi setiap peristiwa bergabung dalam satu. Determine the outcome of each of event in one. Okay, apakah event dalam E dan H ini? Okay, apabila ada 2 eksperimen, so ingat, tadi 1 eksperimen, sekarang adalah 2 eksperimen. Apabila ada 2 eksperimen, maka dia ada yang pairing. Apa pairing? Mungkin the first dice yang kita dapat number daripada dice ini adalah 1. Maka 1 mungkin berpasangan dengan head.
Shilling kan ada dua side, satu head dan satu tail, satu gambar, satu angka. Dalam bahasa orang Sarawak, satu palak, satu nombor. Palak is kepala, head lah, head and tails. Kepala macam mana lah? Okay, so the combination may be 1 and hash, iaitu 1, you get 1 for the dice and head for the shilling coin, and then mungkin dapat satu tetapi bukan dapat dengan hash tetapi dapat dengan tail. So dia punya kesudahan adalah begini. Okay, next mungkin you bukan dapat satu tetapi you dapat dua. Apabila dapat dua, mungkin you dapat hash. So dia punya combination adalah 2 dan hash. Okay, so next adalah mungkin dapat 2 tetapi bukan dapat hash tetapi dapat T. Itulah tajuk ini, dia adalah mungkin, probably, kebarangkalian. Mungkin dapat 2 dan hash, mungkin dapat 2 dengan T. Okay, cikgu sangat yakin awak tahu bagaimana hendak menyambungkan pairing-pairing ini, pasangan-pasangan ini sampai habis. So sekarang tolong dalam kertas masing-masing, yes, cikgu tidak dapat melihat awak buat atau tidak, tetapi jujur dan trust the process. Trust the process. Ikut apa yang cikgu cakap, buatlah dia punya ni pairing-pairing tu sampai habis. Buat 1 hash 1 T, 2 hash 2 T, 3 hash 3 T. Buat sekarang. I give you 5 second. Biasalah, kekejaman waktu. Okay, dah cepat habis. gila. Jangan cepat gila. Bawa pola tu. Bawa pola. Okey. Ada sesiapa yang volunteer nak mengeluarkan suara? Cikgu boleh unmute. Seorang from my class, memang my student, and seorang lagi adalah makhluk asing. Orang luar. Maybe someone from, ada member tadi dari Pontian, ada member tadi dari Putrajaya, apa lagi tadi, Negeri Sembilan. Negeri Sembilan rasanya kawan-kawan Auni kot. Okey, tekak cikgu sedikit macam gatal rasa, terbatuk-batuk, then that's why cikgu ambil gula batu, kata orang Sarawak. Apa orang Semenanjung nyebut tau? Gula batu, sweet dah. 2 hash 2 T, and then 3 will be 3 hash and 3 T, and then ada 4 hash 4 T, and then ada 5 hash dan ada 5 T, dan ada 6 hash and 6 T. Okay, jadi ini adalah outcome yang possible, yang mungkin boleh kita dapat. Jadi, determine the outcome of each of event. Okay, intersection dengan hash. Okay, apakah outcome-nya? Sekejap, tukar color. Tanda ini, intersection, maksudnya yang sama. Dan ini maksudnya selain daripada kita nak macam tadi yang kita gunakan sama. So sekarang adalah yang ni maksudnya apa tadi? Apa nak sebut kita? Maksudnya bukan sama. Dan and. Intersection hash, maksudnya dan hash. Maksudnya dalam kita punya kesudahan ini, dalam kita punya outcome adalah dia mendapatkan even number, nombor genap, dan at the same time dia mendapatkan hash. Hash pula. Head. So ini adalah even number, mendapatkan even number dan mendapatkan head. Okay. Apakah yang mendapatkan even number dan head? Nombor satu ni, yes, it is hash, tetapi dia tidak mendapatkan even number kerana satu is an odd number, adalah nombor ganjil. So this one bukan. Okay. Satu dengan T bukan juga kerana dia satu. Jadi dekat sini boleh kita katakan dia antara pilihan dia adalah antara ini 2 hash
2T bukan kerana ini adalah combination of nombor genap, even. Tetapi bukan hash, dia menggunakan T. Ini tidak mau, ini tidak mau, ini tidak mau, ini tidak mau, ini mau, ini tidak mau. This one 5 hash, even. Bukan. Tidak. Okay, this one is even and hash. Ini bukan. Soalannya adalah tentukan kesudahan. So kita akan tulislah semuanya ini, senaraikan di sini. Apa nombor-nombornya tadi? Oh, this one bukan 2 hash, 4 hash, then another one is 6 hash. Senang Akmal, okey Akmal? Okey, apa somet Akmal makin tebal? Seterusnya, mesti dialihkan sedikit ke bawah. Nice. Okay. Yang seterusnya tadi adalah peristiwa mendapatkan E union dengan hash. Okay. Apabila awak mendapatkan tanda union, atau, ini maksudnya atau. Okay. Asalkan satu itu adalah even number dan satu lagi adalah hash, so dia terima dengan redha kerana yang ini dia sangat strict tau, yang ini sangat strict. Dia mesti satu even number, mesti satu adalah head, mesti sebab dia done. Okay? Dan satu adalah atau. Kalau ini adalah even number, let's say kita dapat 2, tetapi ini bukan hash, dapat T, pun dia boleh terima kerana dia kata atau. So, cikgu nak padam sekejap bahagian yang tidak diperlukan. Okey. Satunya even number dan satu lagi adalah head. Even number. Even number dan head boleh diterima? Boleh. Kerana ini paling afdal. Kerana satu even dan satu head. Memang dia dapat dua-dua. For this one, satu even number tetapi satu ini bukan head. Boleh diterima asalkan dapat satu. Okey, diterima. What about di atas cikgu terlupa, ini adalah satu bukan even number. Ia adalah odd number, nombor ganjil. Tetapi ada hash, ada head. Terima. Yang ni tak nak. Dahlah bukan odd number, apa ni? OT. Sudahlah bukan even number dan bukan pula head. Yang ni memang tak nak lah. Memang langsung tidak mengikuti dia punya kriteria. So this one adalah bukan even number, it is an odd number tetapi dia ada hash. Yang ini boleh diterima. Yang ini tidak diterima. Ini even number dan head diterima. Even number dan tails diterima. 5 and hash diterima. 5 and T tidak mahu. Ini yes. Ini yes. Okay. Jadi kerja kita untuk soalan begini kerana dia cuma nak kita tentukan kesudahan. Artinya kita harus list down the outcome. Tulislah semuanya dalam bentuk seperti set begini Mesti tulis please mesti tulis. 1 hash and then 2 hash 2 T. Yang please mesti tulis tu awak. Cikgu buat dot 6 T. Awak habiskan. Okey. Tolong habiskan sekejap. I give you few seconds untuk menghabiskan kerana selepas ini kita nak pergi ke satu lagi bahagian iaitu dependent event dan independent event. Okey, ada soalan. Ada yang bertanya soalan. Bukankah dalam probability mesti ada pecahan? Yes, kalau soalannya minta awak cari probability. Mana itu? Oh, ini dia. Bila soalannya begini, cari probability ke barang kalian, cari ke ribang kalian, ke barang kalian. Ataupun dia kata find the probability. Once the question asks you to find the probability, meaning that you have to start with your calculator dengan pecahan. Mungkin probability adalah 2/3. Mungkin probability adalah 12/31. Bila soalannya
find the probability, barulah ada pecahan. For now, hanya menyenaraikan based on question. Okay, relax. Nanti kita akan pergi ke soalan yang memerlukan kita mengira probability. Now, ada satu part yang sangat penting yang mana senang tetapi jarang-jarang ditanyakan dalam SPM. It's not going to ask you very direct, is it independent or dependent event, tetapi you have to understand this concept lah. Ada dua konsep, iaitu dependent event and independent event.